Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 hari bulan Jun 2023 bersamaan dengan 22 Zulqa'dah 1444. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, kisah-kisah fiqh yang terpilih. Al-Hikayatul Khamisatu Wassittun Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-65 selepas 100. Ini bahasa Arab. 65 selepas 100, maknanya 165. Tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah tentang hukum larangan wanita keluar dari rumah dengan berwangi-wangian. Berwangi-wangian ataupun berhias-hiasan. Ini larangan keras. Wanita dianjurkan berwangi untuk cik abang suami, dan juga dibenarkan untuk apa? Untuk dirinya sendiri, sama-sama wanita itu dibenarkan. Hikayat yang ke-165 ini an Musa bin Yasar rahimahullahu ta'ala. Qala marrat bi Abi Hurairah imra'atun warihuha ta'sifu. Cerita Musa bin Yasar, dia kata suatu masa seorang perempuan lalu depan Abu Hurairah dan bang wanginya ta'sifu, makna kuat, sampai dia lalu tu Abu Hurairah terhidu bau wangian yang dipakai. Makna kalau setakat bau bawah ketiak je tak bau sangat dah. Ni bau lalu depan kita bau macam sebahagian besar wanita sekarang. Wanita WHI, wanita hari ini. Faqala laha, Abu Hurairah lantas bertanya, Aina turidin ya amatal jabbar. Hei, awak nak pergi mana, wahai hamba Tuhan yang gagah perkasa? Qalat ilal masjid. Nak pergi masjid. Tuan guru Abu Hurairah nak pergi masjid. Qala wa tatayyabti. Mu nak pergi masjid sambil berwangi macam ni? Qalat na'am. Ya, saya nak pergi masjid. Qala farji'i faghtasili. Pergi balik, mandi, hilangkan bauan ini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalullahu min imra'atin salatan kharajat ila al-masjidi wa rihuha ta'sifu hatta tarji'a fataghtasila. Maksudnya Allah Ta'ala tidak terima solat daripada mana-mana wanita yang keluar ke masjid sedangkan bau wangian yang dipakainya itu dibau oleh laki-laki ajnabi yang ada di sekitarnya. Hatta tarji'a fataghtasila, sehingga dia balik, mandi, pergi semula ke masjid. Hadzal hadis rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa Abu Dawud wa ghairuhu wa Ahmad fil musnadihi wa qala Syekh Syu'aib al-Arnaud hadisun sahih hasanun li ghairihi. Syekh Syakir kata isnaduhu dhaif, tapi hasan li ghairihi, maknanya dengan jalur-jalur yang dia ada itu kita kata wallahu alam. Baik. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini mungkin sebahagian wanita kurang selesa sebab berkait dengan rapat sangat dengan kehidupan mereka. Iaitu la yajuzu khuruj al-mar'ah, tidak harus
Mana-mana wanita keluar daripada rumahnya muta'attiratan, dalam keadaan berwangi-wangian, mutazayyinatan, berhias-hiasan, wa in ilal masjid, walaupun nak pergi masjid. Kalau lagi ke pasar, nak pergi kedai, lagilah tidak boleh. Nak pergi kedai, lagi tidak boleh. Nak pergi masjid pun tidak dibenarkan berwangian seperti yang berlaku kepada sebahagian wanita hari ini. Baik para pelajar sekalian, di antara tajuk yang diperbincangkan iaitulah yang pertama, kita mengenali Musa bin Yasar Al-Makhrami. Musa bin Yasar Al-Makhrami Al-Muttalibi Maulahum Al-Madani. Pakcik bapa saudara kepada Muhammad bin Ishaq, sahibul Maghazi. Pak saudara dia. Musa ni dia dengar riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripadanya Muhammad bin Ishaq mengambil ilmu Daud bin Qais al-Farra wa Abdurrahman ibn al-Ghasin. Wasaqahu Yahya bin Ma'in wa zakarhu Ibn Hibban fi Thiqat wa idaduhu fi tabaqatir rabi'ah. Imam Bukhari meriwayatnya hadis ini ta'liqan, dan juga telah meriwayat oleh Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Baik, sebahagian daripada istilah yang anda tak terjemah itu istilah untuk penuntut ilmu hadis yang sudah pasti mereka boleh berbahasa Arab. Kalau terjemah pun sukar, kita perlu pada huraian. Jadi cukuplah dengan apa yang kita sebut. Yang kedua, peristiwa ini berlaku kepada siapa? Kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu. Berlaku pada Abu Hurairah. Siapa dia Abu Hurairah? Banyak kali dah kita sebut nama dia, tapi tak jemu-jemu untuk kita perkenalkan Abu Hurairah limakanatihi, kerana kedudukannya bainas sahabah, di antara para sahabat, dan juga kedudukannya dalam ilmu al-hadis, sumbangannya yang begitu besar dalam meriwayatkan hadis, menukilkan hadis kepada kita. Abu Hurairah nama dia Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamaniyu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadimal Madinata am 7. Dia masuk Madinah pada tahun 7 Hijrah, iaitulah tahun Khaybar. Biasanya selepas daripada perjanjian Hudaibiyah tu, ramai orang datang ke Madinah sebab negara sudah aman, sudah tidak ada perang-perang lagi. Dan bila dia masuk Islam pada tahun yang ke-7 itu, walazama Rasulullah, dia berduduk beriltizam, belajar dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulazamatan syadidatan, ikut sungguh-sungguh. Faktasaba ilman, maka dia dapat ilmu, faqabihi jami'al hufaz, mengatasi ramai para penghafal hadis. Haddasa anhu khalqun kathirun minas sahabati wat tabi'in, ramai orang meriwayat daripada Abu Hurairah. Ada ulama mengatakan murid-murid yang meriwayat daripada Abu Hurairah sampai kepada 800 orang. 800 orang riwayat daripada Abu Hurairah. Maka Sahibut Tahzib hanya menyebut mereka yang meriwayat daripada Abu Hurairah dalam kitab Sunan, kitab hadis yang 6. Abu Hurairah wa kana faqiran, seorang yang fakir sebab dia tumpu pada belajar. Dia tak sibuk pergi bekerja mencari harta. Kerja dia tunggu Nabi SAW di masjid, di sofa. Bila Nabi keluar, terus dia ikut belajar, mengaji. Itu ya kerja dia. Satu hari, kisah Abu Hurairah lapar. Dia sendiri menceritakan, cerita detail saya dah cerita dalam kisah Nabi dengan para sahabat. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita dalam siri-siri kisah Nabi bersama para sahabat dalam tajuk Abu Hurairah lapar. Qala kharajtu yawman min baiti ila al-masjid. Aku keluar daripada rumah aku ke masjid. Aku dapati beberapa orang yang keluar pada waktu itu. Faqalu ma akhrajaka? Dia tanya Abu Hurairah, kenapa awak keluar masa ni dari rumah? Qultu al-ju', lapar. Faqalu wa nahnu wallahi ma akhrajana ila al-ju'.
Kami juga keluar ni kerana lapar lah ni. Faqumna fadakhalna ala Rasulillah. Kami pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma ja'a bikum hadhihi sa'ah. Kenapa kamu datang pada waktu ini? Kami cerita dengan dia tentang kelaparan. Fada'a bi tabaqin fi tamr. Nabi bawa satu dulang yang ada buah kurma, buah tamar. Fa'ata kulla rajulin minna tamrataini. Setiap orang dapat 2 biji tamar. Faqalu kulu hataini tamrataini. Makanlah 2 biji tamar ini, washrabu alaihima minal ma'. Minumlah air, maniskan dengan tamar, kemudian minum air. Fa innahuma sayujziyanikum yaumakum hadha. Cukup untuk hari ini, kamu akan kenyang dengan 2 biji kurma yang aku begini. Allahu Akbar. Itu Abu Hurairah yang secara ringkas. Balik kepada kisah kita di sini. Abu Hurairah la ya'riful mar'ata. Abu Hurairah dia tak kenal pun wanita yang berwangi tadi. Kerana itu dia guna perkataan ya amata. Wahai seorang hamba. Hamba siapa? Hamba Al-Jabbar. Wahai hamba Tuhan yang gagah perkasa. Timbul soalan daripada orang. Banyaknya nama Asma'ullahul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Rauf, Al-Ghafur. Kenapa Abu Hurairah panggil guna nama Al-Jabbar? Wahai hamba Tuhan yang gagah perkasa. Kenapa? Dia kata limunasabati. Munasabah nama ini dengan pelanggaran syariat yang dibuat oleh hamba ini. Jadi mu ni kalau nak lawan juga sabar-sabar. Sebab apa kena sabar? Sebab apa kena sabar? Sebab Tuhan yang kamu langgar itu bersifat Al-Jabbar. Jadi hati-hatilah. Ini dia panggil fiqhu asma'il husna. Fiqh asma'il husna. Kita kena tahu fiqh asma'il husna. Warawi adan, rawi juga tidak menyebut nama wanita ini siapa. Wa hadza min adabil Islam. Ini di antara adab dalam Islam. Ketika mengkritik orang, menegur orang, jangan kita dedahkan nama dia. Kenapa? Sebab kita tak nak dedahkan rahsia mereka. Berbeza dengan kita hari ni. Kita hari ni jangan main. Zaman tular-tular sekarang ni. Jumpa orang yang kita tak suka, kesalahan dia ke dalam solat ke, dalam apa saja, gambar selalu. Siap netizen tolong pukul lagi kat bawah tu. Yang atas tu tolak gambar, yang bawah pula pukul dia punya tulisan. Nanya, tengok adab Islam, jangan sembunyikan peribadi. Kalau nak tegur, kita tegur perbuatan. Jangan sebut orang. Ini adab yang kita kehilangan dari kalangan para pendakwah. Tak kiralah aliran mana pendakwah pun, lagu itulah berlakunya. Wa nahnu fi zamanina, pada zaman kita ini, maza yuqaddim lana. Jadi memang gitulah perangai. Lebih-lebih lagi zaman tular ini, semua pakai nak tular belaka. Tunjuk kesalahan orang tu, orang ni react sana react sini, akhir sekali orang panggil, orang Kelantan kata berkubai habis. Dari sudut ilmiah pun hilang, dari sudut hentam-hentam telah berlaku. Tak kiralah orang ni bertarah apa. Tarah kampung, tarah budak-budak, tarah profesor, tarah tu, tarah ni. Gomo berlaku. Orang panggil berkubai berlaku. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baiklah. Yang keempat, zahirul fi'ni. Perbuatan yang zahir, tak boleh kita nak berbaik sangka dengan ukuran batin. Tidak boleh. Kisah ini, wanita ini keluar nak pergi ke masjid. Bila nak pergi masjid, bermakna dia niat dia cukup baik, cukup mulia, cukup murni. Aku nak pergi masjid, nak pergi salat. Nabi SAW telah memberi arahan bahawa la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kamu jangan larang hamba-hamba perempuan Allah Ta'ala ini daripada pergi ke masjid rumah Allah. Maknanya, kita tak boleh nak sekat wanita ke masjid. Dia nak pergi masjid, dipersilakan. Hadis ni rawahu Muslim.
Ada setengah wanita duduk berpegang dengan hadis Nabi kata afdal wanita solat di rumah. Kita kata bala, sahih. Ala ra'si wal ain, pendapat kata-kata itu. Cuma puan kena tengoklah puan di mana sekarang. Puan di mana sekarang? Pagi, petang semua di luar rumah. Pagi ke pejabat, petang mesyuarat sana sini. Petang gelap pula pasar malam. Tiba-tiba nak pergi masjid tanya, ustaz, saya nak solat di masjid ke di rumah? Kalau awak memang duduk di rumah, waqarna fi buyutikunna, kamu duduk tetap di rumah, tak payah keluar ke masjid, solatlah di rumah. Tapi kalau dah jadi budaya, dah duduk di luar rumah, tiba-tiba waktu nak solat, cari hadis nak solat di rumah, kita kata pergilah ke masjid. Tengok Nabi kata, la tamla'u ima Allah masajid Allah. Kamu jangan salang, kamu jangan sekat hamba-hamba perempuan Allah Ta'ala nak pergi ke masjid. Tetapi Islam telah mengajar kepada kita adab, SOP, peraturan wanita ke masjid. Daripada Zainab isteri zaujah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ni. Ini dia panggil SOP wanita ke masjid. Rasulullah sallallahu telah berpesan kepada kami, kata Zainab, iza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiba. Apabila kamu pergi ke masjid, wahai wanita, jangan sentuh wangian. Maknanya jangan pakai minyak wangi bila nak keluar daripada rumah ke masjid. Apalagi kalau nak pergi ke pasar pagi, pasar malam, lagi dahsyat. Nak pergi ke pejabat, memang bercampur dengan orang lelaki, maka lagi dilarang. Nak pergi masjid pun dilarang. Hadzal hadis rawahu Muslim. Maka bercanggahlah dengan perbuatan ramai di kalangan wanita hari ini, yang suka berhias-hias, berwangi-wangi, mencari perhatian bapa-bapa suami, bapa-bapa bapa-bapa laki-laki lah senang. Fayastashrifuha syaitan, maka syaitan pun mengholorkan kain-kainnya, pancing-pancing dia supaya lebih banyak terjebak dengan mungkar. Lalu kat laki-laki pun awal pergi masjid hari ni sebab makcik janda ni yang wangi ni datang awal. Jadi banyak akan timbul masyakil ataupun orang panggil muskilah di kalangan masyarakat. Jadi kita kena hati-hati dengan perbuatan itu. Nak pergi masjid? Naam. Pergi ke masjid. Tak ada siapa boleh halang. Tetapi SOP kena ada, kata Zainab, la tamassatiban, jangan pakai wangian. Apalagi kalau pergi dengan berhias-hias. Orang Kelantan kata berjangok-jangok. Pergi masjid berkeni lutut juga, kata Abu Anas, lagi dahsyat. Ini bang. Yang kelima, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah lalu wanita ini depan dia. Fataghzu raihatuha tayyibatu anfa. Tiba-tiba masuk, menusuk dalam hidung dia bau wangi perempuan itu. Dia pun tengok, siapa ni? Allahu akbar. Ini wahuna yadhakaku masurun nisa. Jadi tujuan wanita pakai wangian tadi pun nak cari perhatian, nak cari glamour, nak suruh orang laki-laki tengok dia, puji dia. Itulah di antara tujuannya. Maka kata Nabi sallallahu al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Apa makna aurat? Makna wanita ini mesti sembunyikan kecantikan dia, sembunyikan, jangan zahirkan dia. Fa iza kharajat istashrafaha syaitan. Bila dia keluar daripada rumah, syaitan attack lalu. Syaitan attack. Ikut dia. Ikut macam mana? Dia ikut cari jalan-jalan yang boleh menjatuhkan wanita ini kepada kawasan larangan yang dilarang oleh syarak, langgar syariat. Ini dia. Pama yazalu yuwaswisu. Cakap awak ni comel, cantik. Kalau berhias lagi cantik, lagi dapat perhatian. Kalau pakai wangian mendapat pujian. Sudah. Maka berjalanlah dia. Maka Abu Hurairah, seorang alim di kalangan sahabat yang mengetahui hukum syarak, dia yang meriwayatkan hadis ini, ayyuma imra'atin asabat bakhuran,
Mana-mana wanita yang pakai wangian kena bakhur. Mana bakhur ni wak yang apa ni, kayu bakhur tu. Fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Nabi kata jangan datang solat isya. Balik basuh dulu. Hadis riwayat Muslim. Dan dia juga yang meriwayatkan hadis tadi, idza kharajatil mar'atu ila al-masjid faltaghtasil min at-tib kama taghtasilu minal janabah. Kalau mana-mana perempuan yang keluar daripada rumah dia ke masjid, naklah dia basuh kesan-kesan wangian itu sebagaimana dia mandi daripada janabah. Maknanya kena hilangkan segala bentuk wangian itu. Mana kalau nak juga pakai wangi, kita bawa minyak wangi yang kita masuk di kawasan wanita dalam masjid tu, perih dekat tubuh kita je, biar bau sekitar kita je. Tapi kalau masalah nanti nak keluar masjid nanti lepas isyak bau juga. Jadi pakailah bauan yang menghilangkan bau badan, kata orang. Deodora ke apa yang pakai bau, hilang bau ketiak tu bolehlah. Tapi nak pakai bauan yang melintasi kawasan sampai ke hidung laki-laki itu tidak boleh. Hadzal hadis idza kharajatil mar'atu tu rawahu An-Nasa'i. Wa Abu Hurairah radhiyallahu laisa syaitanun akhras. Abu Hurairah bukanlah syaitan bisu, diam untuk menyatakan kebenaran. Tidak. Dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ammaru bil ma'ruf an-naha 'anil munkar. Dia seorang yang tegas, yang menyuruh orang buat ma'ruf dan larang daripada munkar. Terus dia panggil, ya amatal jabbar, wahai hamba Allah yang gagah perkasa, kemana kamu ni? Tegas. Dia tanya selalu, mana nak gimana awak? Kalau kita kata backing juga lah borang ni. Nah, tegas. Tak usah kata backing lah, tak sedap ayat. Tegas. Nak gimana? Masjid. Kenapa pakai macam ni? Itu tegasnya Abu Hurairah. Baik. Kita pergi kepada isu yang keenam, niyatul mar'ah fi zinati wat tatayyib. Niat apa sebab orang perempuan ni pakai wangian, itu niat dia kita tak tahu. Sebab bagi setiap orang tu niat dia innamal a'malu binniyat. Kalau dia niat nak berwangian, nak wangi saja, nak suruh suami dia suka dengan dia, bau sedap kan, supaya itu niat dia. Tapi walaupun niat, dia kena jaga SOP. Niat yang baik saja tidak menghalalkan untuk dia pakai pakaian yang tak patut syariah ke masjid atau ke mana-mana. Fa iza tazayyanatil mar'atu li zawjiha tusabu ala zalik. Dengar ni. Isteri-isteri, mana-mana isteri yang berhias untuk encik suami, tusabu alaiha, dia boleh pahala. Suami dia tengok pun suka tengok, Allah comelnya ratuku dah. Bini pelawa ni kok besarnya. Pohatu pari nah ni. Jangan main. Ni suami kelip, apa comel berhias. Masuk pintu tu, wah, bau sedap. Allahu akbar, adindaku. Tusab, dia boleh pahala. Wa idza tazayyanat li nafsiha li tusbihu hadhil gharizah fa mubah. Kalau dia seorang dalam rumah dia, tak ada laki-laki ajnabi, ya, contohnya wanita yang tak kahwin atau yang sudah janda-janda yang tak ada suami ni, dia berhias untuk diri dia, harus, tak ada masalah, silakan. Tapi ingat molek, wa idza tazayyanat li takhruja min baitiha, kalau dia berhias, berwangi, berjanguk nak keluar daripada rumah dia, fayarahar rijal, maka ditengok oleh laki-laki yang ajnabi bukan mahram, fa haramun syar'an, maka perbuatan itu haram mengikut syarak, haram menurut syarak. Wala yuqbalu huna iddi'a'u husn an-niyah, kita tak boleh terima semata-mata niat baik, niat la, tak boleh terima. Wasalamatil qasdi, saya niat baik, tak ada apa-apa pun, bukan niat nak menggoda pun, nak pergi masjid kan, Allah kata khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah pakaian kamu, perbuatan kamu pergi masjid lah. Kita kata ada SOP dia. Maka niat yang baik bila menyalahi syarak, maka dia jadi tak baik. Jadi kita kena, kenapa? Manakala berhias untuk suami, naam. Berhias untuk sendiri-sendiri, masih okey. Berhias untuk laki-laki ajnabi, la, tidak boleh.
Isu yang ketujuh, para jemaah sekalian, isu yang ketujuh. Wa kamahtamal Islam bil makhbari. Islam mengambil berat dalam isu makhbar, yakni niat dalam hati orang. Ihtamma aidan bil mazhar, Islam juga mengambil berat tentang perkara zahir dari kalangan wanita itu. Maknanya kita niat Allah Taala yang mengetahui. Tapi kita sebagai ahli syariat ini kena tengok dari sudut zahirnya, perbuatan dia tu patuh syarak ataupun tidak. Lulus syariah ataupun tidak. Itu dia panggil yang zahirnya. Fala yuqbalu fi daril Islam, orang yang duduk dalam negara Islam yang dia sudah tahu halal haram, tutup aurat ni wajib, menjaga aurat ni wajib, jaga dia punya bahawan dia laki-laki wajib, maka dia tak boleh keluar daripada rumah dia kecuali dengan menutup aurat, tutup aurat. Tidak berhias. Hias ni orang panggil macam lah ni merah sana, kenil lutut sini. Saya dapat maklumat sikit daripada ahli-ahli kenil lutut ni. Dia kata, Abu Anas, kenil lutut tu model dah dulu. Zaman awak budak-budak dulu duduk tengok orang makcik-makcik kenil lutut ni. Dia kata sekarang ni kurang dah berlutut-lutungan. Sekarang ini dia tebal bulu keni pula. Saya tak tahulah, kita pun bukan nak tengok orang lah. Tapi dimaklumkan demikian. Jadi dia kata tak boleh pakai dah keni lutut. Saya kata sinonim dah saya ni. Kalau tak sebut keni lutut tu, payah. Apa ni, pelajar-pelajar kita nak faham payah. Jadi kita tetap dengan keni lutut tu maknanya berhias-hias yang apa ni, yang melampau lah, yang berjanguk-janguk tu. Merah sana, merah sini. Itu keni lutut lah. Jadi awak istilah tu dipakai lah. Istilah yang digunakan oleh Abu Anas untuk wanita yang berhias di luar-luar rumah itu. Jadi kena ingat. Jadi ini punya kan. Jadi sekarang ni bahaya. Orang duk kira bila orang nak kata dia jahil dalam dunia Islam ni, tak mungkin dia jahil. Sebab itu bagian orang wanita yang tak tutup aurat zaman kita ni satu manusia yang primitif, ketinggalan zaman. Hari ni timbul pula orang duk cakap tentang wanita tutup aurat tak solat. Wanita tak tutup aurat solat. Kita kata dua-dua tu mungkar. Suami wajib bertanggungjawab menegur isteri. Suami yang tak tanggungjawab menegur isteri, dia panggil suami yang dayus. Suami dayus, suami yang membiarkan isteri dengan anak-anak dia langgar syariat. Itu dayus. Kita sebagai suami mesti bertegas. Jadi kita tak masuk dalam perbincangan ini, sebab nak masuk apa benda jelas. Tak solat ni dosa besar, boleh membawa kepada kekufuran. Tak tutup aurat juga berdosa, mungkar, menyalahi peraturan. Memang dijanjikan dengan azab sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sinfan min ahli nar lam arahuma. Nabi kata dua golongan daripada ahli neraka yang aku tak tengok zaman dia. Apa dia? Nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian seperti telanjang. Sebab apa jadi telanjang? Kata berpakaian, kenapa telanjang pula? Sebab pakaiannya dia tak patuh syariah. Sama ada ketak saiz adik kakak pakai, ataupun saiz anak mak pakai contohnya, ataupun tak tutup dia punya aurat, tak cukup dia punya aurat itu tidak tertutup, maka kita mengatakan ini perbuatan yang mungkar. Tak ada bapa yang boleh membiarkan isteri dan anak-anak macam ini. Dan kalau kita buat juga bermakna kita telah melanggar SOP syariat. Jadi tengok kita punya risalah aurat. Jelas dalam risalah ini kita sudah letak gambar-gambar yang tuan-tuan boleh tengok. Tengok. Gambar yang patuh syariat. Ini gambar yang pertama ni. Gambar yang tak patuh syariat ni. Kalau keluar rumah ni tak patuh SOP syariat, benar berdosa. Masalah syurga neraka itu hak Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita dah berdosa, kita dah langgar syariat, apa yang kita nak harapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Nak harapkan Allah Ta'ala redha dengan kita, Allah sayang dengan kita kata sukarlah macam tu. Jadi setiap hukum tu ada berlaku hukum. Maka para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita kena ingat bahawa setiap hukum tu ada peraturannya. Setiap perkara ada peraturan dari sudut pakaian, dari sudut ni. Jadi cantik tuan-tuan yang belum ada ni boleh minta dengan admin kita.
Auratku, marwahku. Tajuk dia. Auratku, marwahku. Saya dah hurai di sini ciri-ciri pakaian yang patuh syariah dan yang tak patuh syariah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya risalah ini dan kita dapatlah mengikuti jejak langkah Imam Abu Hurairah yang bertegas dalam masalah aurat. Jangan main-main. Maka kita kena jelas dalam masalah ini. Baik. Mana orang duduk dalam negara Islam yang sudah jelas daripada kecil lagi kita belajar ilmu fardu ain, daripada pasti lagi, daripada prasekolah lagi kita dah belajar tentang apa? Tentang batasan aurat laki-laki perempuan. Tiba-tiba sudah besar, sudah tua, tak reti aurat. Ajaib, wallahi hadza amrun ajib. Ini di antara perkara ajaib yang berlaku dalam dunia ni. Orang duduk dalam negara Islam tak tahu pakaian umat Islam. Ajaib Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Maka larangan ini cukup jelas. Dan kata sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok. Isu yang ke-8, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Allah Ta'ala tak terima solat dia sehingga dia balik, basuh dia punya bawan, baru pergi semula ke masjid. Mana balik basuh asarut tib wa tazayyun, kesan daripada wangian dan juga kesan daripada perhiasan daripada tubuh dia. Ini hadis ini menunjukkan larangan keras, amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis lain. Tanda hadis pelajar ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamam ra'atin ista'tarat. Mana-mana wanita yang memakai wangian, famarat ala qaumin liyajidu rihaha. Dia keluar daripada rumah dia, lalu di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang halal nikah dengan dia, bukan pak saudara dia, bukan adik-beradik dia. Fahiya zaniyatun, maka status dia seperti seorang zaniyah, seperti seorang pelacur. Bukan kata-kata saya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan telah ditashihkan ulama-ulama semasa mengatakan sanad dia jayyid, sanad dia hasan. Maknanya amaran ni amaran keras. Jangan main-main para wanita dengan pakaian-pakaian. Maknanya kita tengok, kalau dia pakai wangian tu di muka saja, ataupun pakai dia panggil apa tadi, berhias di muka saja, basuh muka lah. Bukan kata kena mandi seluruhnya, dah basuh muka saja, selesailah masalah. Maka tidak boleh sedemikian. Jadi kalau kena tangan saja, basuh tangan. Jadi mudahlah kita punya kaedah, punya perbuatan yang kita sebut tadi. Mudah basuh. Dan macam-macam lagi lah peraturan-peraturan syarak yang dilanggar, maka jangan sekali-kali kita melanggarnya. Dan pesanan saya kepada wanita berhias di rumah, bukan makna kalau keluar rumah biar bercorek lah, siapa dia kata lagu tu, pakai cukup-cukup je lah. Sekarang ni kalau kita takut dia punya hangus kita punya kulit, dia ada punya, dia panggil apa ni, bedak apa sunscreen. Supaya tak hangus, takat tu boleh. Tapi kalau merah menyala macam kena lutut lah, itu dia panggil berhias. Dia panggil tabarruj al-jahiliyatil ula. Tabarruj al-jahiliyah itu tidak dibenarkan. Baik, yang ke-9, al-asru fil Islam. Asal dalam Islamnya wanita itu duduk di rumah. Waqarna fi buyutikunna, duduklah di rumah. Tetapi tidak menjadi halangan kalau dia perlu untuk bekerja, dia keluar. Bekerja, mencari rezeki. Tapi dengan SOP lah. Pakaian-pakaian tu yang patuh syariah, tidak ada yang langgar hukum syarak, kan? Tidak berhias, boleh. Kalau sekiranya ada keperluan, contohnya nak mesyuarat sana sini, jadi jangan pula pergi lebih-lebih. Ni waktu berjabat untuk dia berjabat, tapi waktu makan keluar dengan laki-laki sana sini, kita kata la, itu telah menyalahi peraturan syarak. Awak sendiri yang buat peraturan, maka itu melanggar hukum undang-undang syarak. Sama juga asalnya perempuan, afdalnya kalau dia tu jenis duduk di rumah, solatlah di rumah, itu lebih afdal. Tetapi kalaulah dia di sana sini, tapi waktu nak solat je di rumah, kita kata pergilah di masjid, tapi ikutlah peraturan.
Cuma dalam hadis ni mengatakan la tuqbalu, tidak diterima solat. Jadi ulama bahaslah kalau tak terima tu mana batal. Maknanya tidak sempurna dia punya pahala solat dia sekiranya dia keluar ke masjid tidak ikut peraturan SOP syariat. Cuma dalam solat batal ke tidak? Tak batal sebab wanita kita ni, khususnya orang Melayu ni, dia ada kain telekung. Orang Kelantan kata ada kain mengkana, kain kana dia panggil. Mana? Kain telekung ni dia tutup aurat molek-molek, cukup sah syarat. Jadilah solat, tapi la tuqbalu, la tuqbalu dengan mana tidak diterima dengan cara yang sempurna, tidak terima dengan cara yang sempurna. Jadi kita keluar ke masjid, pergi belajar ilmu di sana sini, tapi dengan SOP yang baik. Allahu akbar. Kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata apa? Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u la mana'ahunnal masajida kama muni'at nisa'u Bani Israel. Allahu akbar. Dia kata kalaulah Rasulullah sempat dengan zaman kita, zaman Aisyah, bukan zaman kita lah ni 1400 tahun ni. Zaman Aisyah dulu, dia kata kalau Rasulullah hidup lagi zaman aku ni, dia tengok apa yang dibuat oleh wanita-wanita yang berhias-hias ni, berjanguk-janguk ni keluar ke masjid, Nabi akan larang wanita ke masjid sebagaimana dilarang wanita Bani Israel daripada menghadiri solat di masjid. Jadi kita di sini para jemaah sekalian, kita tidak ambil jalan keras, kita ambil jalan rahmatan lil alamin, bahawa wanita ke masjid tapi jaga SOP, jaga dia punya penampilan. Penutup perbincangan iaitulah tentang pendakwah dan aurat. Saya insya-Allah saya tegur daripada hati yang ikhlas, terbuka kepada dua kategori doa, pendakwah wanita. Anda tengok pendakwah wanita hari ini semakin glamour, semakin berani. Di TikTok ke, di Facebook ke, di apa ke, dia nak keluar ceramah tu nampak ada kekeningan lutut juga, merah sana, merah sini. Satu. Yang kedua, baju waktu dia angkat tangan tuan-tuan sampai sini dia punya lengan turun. Ini aurat. Bagaimana ustazah, bagaimana selebriti dakwah ini nak didik masyarakat tentang aurat, dia sendiri pun aurat sampai ke lengan, terbuka. Kita tak tengok lagi yang bawah, kita tengok nampak lengan dia aja. Kita kata ini satu perkara yang perlu diambil perhatian. Dan ada kalanya wanita, cukuplah dia cakap sama wanita dia. Tapi kalau sudah masuk TikTok, sudah masuk Facebook, kan, live hari-hari, pagi, petang, siang, malam, pergi makan apa pun live belaka, kita kata mungkin sudah dikira di luar daripada batasan yang diizinkan. Menayang-nayang gambar, walaupun setengah ustazah tu memang tabarruj, dia punya bentuk, lebih-lebih lagi selebriti-selebriti yang masuk media media utama ni, TV ke apa benda, memang berhias. Jadi hati-hatilah kalau ustazah buat macam tu, bagaimana dengan masyarakat ramai? Tentu orang akan ikut dia. Maka ustazah bertanggungjawablah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, kita pak ustaz pula. Pak ustaz bila nak masuk selebriti, kita kena tengok pengacara-pengacara. Siapa dia pengacara saya? Wanita. Baik. Tutup aurat ke tidak? Tutup aurat. Gaya Malaysia lah, pakai tudung gitu lah. Sekurang-kurangnya dia bertudung. Ada juga lah tanda aurat. Kalau nak tengok bawah tu stocking pun tak pakai, contohnya. Jangan duk tengok semua. Tengok sekat atas je. TV pun ambil sekat ni kan. Jadi kalau kita tahu, siapa dia pengacara saja, wanita tak bertudung. Siapa dia akan berforum sebelah saya, wanita tak bertudung, kita boleh tarik diri. Ataupun kita buat syarat, saya akan masuk sekiranya semua wanita ini bertudung. Jadi bila kita duduk sebelah, kita tak tegur, syaitanun akhras, ustaz akan dianggap sebagai syaitan bisu. Duduk sebelah wanita atau untuk aurat kita tak bercakap. Ini berhati-hati. Ini kita janganlah murahkan sangat harga kita. Mentang nak masuk TV, tak tanya dah pengacara tutup aurat kata tutup aurat. Tak tanya dah orang ni siapa yang akan forum sebelah saya ni, rakan bicara kita siapa.
Kecuali darurat. Kita duduk negara kafir, memang begitu keadaan dia. Kalau kita tak masuk dakwah ni tak berjalan. Ini pengacara muslimah, pakaian kafir, orang muslimah tapi pakaian tidak patuh syariat. Maaf bahasa saya. Pakaian tidak ikut syariat. Mesti kita tegur. Saya boleh masuk program awak, tapi awak kena ikut syariat dari sudut pakaian. Duduk pun jangan duduk sebelah-belah gini, duduk jauh sikit. Biar nampak ada jarak lah. Ana dimarah oleh sahabat saya sendiri. Waktu saya tegur, saya kata, ustaz-ustaz berhati-hati ustaz. Masuk dalam TV pun, kalau sebelah kita tak aurat kiri kanan, apa nilai kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Kita nak cakap tentang Islam, tapi belah kiri kanan tak patuh syariah. Jadi akhirnya kita dimarah, ditegur sana sini. Saya kata tak apalah, saya ni orang kecil, menegur orang-orang yang head selebriti, memang kita akan dimarah. Sama juga bila kita dipanggil ke majlis-majlis, majlis perkahwinan, tanya dulu si pengantin tutup aurat tak. Kalau tak tutup, kita bagi nasihat, tutup aurat, saya hadir. Ni duduk depan pengantin pakaian Cinderella ke apa benda, yang dia punya ekor apa ni berapa kilometer dia punya panjang. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, duduk depan kita, tegur lah. Ana sekali diberi peluang berdoa di Arafah. Ini pengalaman kita lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dalam khemah saya tu orang besar-besar. Saya tak boleh sebut nama mereka di sini. Mungkin salah dari sudut etika dakwah dan juga salah dari sudut etika orang besar. Anda kata apalah saya boleh tegur. Saya asalnya diberi slot untuk tazkirah. Tapi tak kisah sebab di Arafah semua orang tutup aurat. Jangan salah faham pula. Oh ustaz pun tapi saya tahu orang ni sampai Jeddah akan terbang balik dia punya tudung sebab angin Jeddah kuat. Dia bertudur di Mekah dan Madinah aja. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku nak masukkan ke dalam telinga mereka nasihat yang aku boleh sampaikan, ya Allah. Slot ceramah saya dibatalkan sebab pihak pengurusan nak orang lain cakap. Kita kata tak apa, saya terima. Tapi saya diminta supaya berdoa. Jadi dalam doa itulah saya, waktu kita bermunajat di Arafah dengan tangisan yang kita, dengan doa-doa yang kita boleh sampaikan, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, kami ini seorang haji, kami juga seorang hajah. Hari ini menjadi tetamu, ya Allah. Ya Allah, dengan kuasa-Mu mengubah hati manusia, ya Allah, ubahkanlah hati kami supaya kami jaga solat. Yang wanita hajah menjaga aurat. Aurat ini wajib, tapi kami lemah untuk menjaganya. Itulah di antaranya kita akan masuk dengan cara mana, berhikmah wal mau'izah hasanah, biar sampai ke dalam telinga mereka. Mereka akan patuh kepada taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata itulah setakat yang kita mampu. Tapi kalau ustaz selebriti nak masuk TV, duduk sebelah pengacara yang Islam, kalau dia tu kafir, kita kata mungkin min babid darurah, tapi dia muslimah, kita tak tegur. Apa kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla? 1 jam awak beradab dengan dia, sepatah pun awak tak keluar, tak tegur. Ini masalah. Anda ingat dalam satu TV Arab, pengacara tak watak aurat, si Tok Syekh ni bagi terus sampai kena cut, kena potong dia punya live tu sebab dia direct kepada pengacara yang tak watak aurat itu. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan jadi syaitan bisu. Kita juga jangan jadi merapu tak itu pasal, tegur orang tak kena tempat, tapi biarlah kita kena tempat. Takkanlah kita naik pentas kita nak marah. Awak tak utuh aurat, awak neraka jahanam, awak la. Sebelum pergi tanya khabar. Siapa pengacara? Bagaimana dengan dia? Jadi kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepada-Mu, ya Allah. Lemahnya kami untuk menyampaikan ilmu aurat ini kepada masyarakat yang sudah bertahun-tahun kita berceramah sana sini, tetapi dalam kalangan keluarga sendiri masih lagi yang tak kemah aurat, yang tak aurat dengan baik. Apalagi masyarakat sekitar di tempat sebelah kiri kanan kita ini. Inilah yang kita takut. Ya Allah, ya Tuhan kami, lemahnya kami, tapi kami dah menyampaikan,
maka maafkanlah di atas kekurangan yang berada pada kami, dan berilah hidayah kepada kaumku supaya menjaga aurat dan jaga salat. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.